Alhamdulillah. Sebelum kita mula, saya minta orang tua-tua jemput ke depan, tuan-tuan haji, tuan imam jemput ke depan. Depan sini boleh, sini pun boleh penuhkan depan sini. Belakang tempat orang muda, minta maaf ya. Orang tua-tua apa tempatnya kat depan. Jadi tuan haji dah duduk kat tempat orang tu sebetulnya. Jemput ke depan, jemput tuan-tuan imam, tuan-tuan haji jemput ke depan, Ustaz Amdi jemput ke depan. Haji-haji jemput ke depan, yang tua-tua dimajukan ke hadapan biar berkat majlisnya. Ke depan tuan haji jemput ke depan. Orang tua-tua jemput ke depan semua. Monggo ngarep lek kaji ni, monggo ngarep. Seng nom min buri ora apa. Alhamdulillah. Kita mula baca tafsir surah Al-Kahfi. Nanti boleh dapatkan kitab ini, ada sahabat kita saya suruh printkan daripada kitab tafsir Ibn Abbas. Ambil tukil saja satu surah dan belakangnya ada surah Al-Mulk juga. Kalau sempat kita baca 2 surah lah apa dalam Ramadan ini. Kemudian apa saya bilang dia, awak jual lah, awak dah photostat, awak jual, awak kerja. Tapi ada seorang sahabat kita pulaknya, dia dengar, dia borong semua sekali dan dia bilang, kau jangan jual, kau bagi free saja. Allah, orang nak pahala macam-macam ya. Kita baca surah Al-Kahfi, surah Makkiyah, surah ke-18, turun di Makkah ya. Muka surat 368. Surah yang ke-18, Al-Kahf maknanya gua. Bersempena awal cerita dalam kisah ini, dalam surah ini, beberapa orang pemuda sembunyi di dalam gua ya. Ini surah Al-Kahfi banyak kisah tentang wali-wali, karamah-karamah dan banyak perkara-perkara akhir zaman. Surah Makkiyah, kecuali 2 ayat Madaniyah yang menceritakan Uyainah bin Hisham dan juga Al-Farazi, iaitu ayat ke-110 ya. Ini apa 110 ayatnya sama sekali. 1567 kalimatnya, 6460 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, lagi Maha Penyayang. Sebab turunnya surah Al-Kahfi, asbabun nuzulnya, sebab turunnya surah ini. Ibn Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari jalur periwayatan Ibn Ishaq dari seorang syekh warga Mesir, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mengutus An-Nadhir bin Al-Harith bin Uqbah bin Abi Mu'id kepada para pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy ni dia tak faham, dia penyembah berhala. Jadi dia tak tahu agama-agama langit, agama-agama kitab ni dia tak faham. Jadi dia nak tanya, dia nak cabar Nabi Muhammad, dia tak tahu apa nak tanya. Nak test kenabian, bukan nak test, nak menunjukkan yang dia ni bukan Nabi. Kalau Nabi mesti tahu gini, mesti tahu gini, mesti tahu begini. Jadi yang tahu Nabi orang-orang Bani Israel. Maka dia tanya, dia jumpa sama orang-orang Yahudi, dia tanya mengenai ni, ada orang kami satu namanya Muhammad bawa begini-begini. Apa kita nak tanya sama dia? Dia ngaku Nabi pulanya. Orang Yahudi apa tak lagi? Dia sangka nak boleh dikeleceknya lah Nabi kita. Kau tanya sekian, kau tanya sekian. Kalau dia boleh jawab, dia Nabi. Kalau dia setengah, kalau dia boleh jawab semua, dia bukan Nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua pun dia bukan Nabi. Sebahagian dia boleh jawab, sebahagian dia tak boleh jawab. Kenapa? Sebahagian memang Nabi-Nabi dia beri ilmu, sebahagian memang Nabi-Nabi zaman Israel pun tak beri ilmu. Maka kalau Nabi begitulah ciri-cirinya. Maka mereka kemukakan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan, Allah yang jawab sendiri. Allah yang jawab sendiri persoalan tu, Allah yang jawab sendiri, bukan Nabi Muhammad. Allah yang jawab sendiri, bukan Allah jawab saja. Allah jawab beserta Allah Ta'ala tekankan mereka sekali. Banyak mereka cabar, tanya Muhammad gini, tanya Muhammad gini. Yang jawab Allah beserta si Yahudi tu punya kerenah pun dibuka sekali. Bukan hanya cerita yang kau tanya saja, kau punya sembunyi, kau punya kerenah, kau punya pemalsuan pun dibentangkan oleh Allah Ta'ala sekali. Itu kebenaran Al-Quran ya. Mereka berkata, bertanyalah kepada pendeta-pendeta itu tentang diri Muhammad. Jelaskan kepada mereka sifat-sifatnya dan beritahukan ucapan-ucapannya. Dia cakapnya begini, sifatnya begini. Kalau kau tahulah orang yang begini tu macam mana dalam agama kamu punya cerita ya. Kerana mereka itu adalah para penganut kitab-kitab suci pertama. Mereka memiliki pengetahuan tentang para nabi yang tidak kita peroleh. Orang-orang Quraisy tak tahu. Orang-orang Bani Israel mereka tahu, orang ahli kitab.
Maka keduanya pun berangkat ke Madinah. Sesampainya di sana, kedua orang itu bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan sifat-sifatnya dan mengutipkan beberapa ungkapannya. Para pendeta itu berkata kepada keduanya, bertanyalah kepadanya tentang 3 hal. Kenapa suruh tanya? Sebab dia tahu dia Nabi. Sebab dia tahu Nabi. Kalau bukan Nabi, bukan, ini bukan sifat Nabi. Ini bukan sifat Nabi. Ini memang orang-orang sembarangan ajalah. Tak payahlah tanya buang-buang masa. Sebab dia tahu ini Nabi dan Rasul. Tapi dia, kenapa Nabi Yahudi suruh tanya? Sebab Yahudi sendiri pun nak confirmkan. Yahudi tahu ini Nabi. Sifatnya kalau begini-begini tak syak Nabi. Kau tanya. Sebab memang tanda-tanda Nabi akhir zaman kena begitu pengetahuannya. Ya. Bertanyalah kepadanya tentang 3 hal. Jika dia dapat memberitahukan jawapannya kepada kalian, berarti dia seorang Nabi yang diutus Allah. Namun jika ia tidak dapat menjawabnya, berarti dia hanya laki-laki pembual, iaitu hanya cerita-cerita saja. Dia bertanya 3 soalan, 2 dia boleh jawab, 1 dia tak boleh jawab. 1 dia tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab semua, dia bukan Nabi. Kalau dia tak boleh jawab semua pun, dia bukan Nabi. Ya. Tanyakanlah kepadanya tentang para pemuda yang telah melewati hidupnya pada zaman dahulu. Apa saja yang terjadi pada diri mereka. Kerana pada kisah mereka terdapat hal yang mengagumkan. Lalu tanyakanlah kepadanya tentang seorang laki-laki pengembara yang menaklukkan bumi bahagian timur dan bumi bahagian barat. Apa kisah yang terjadi padanya? Lalu tanyakan kepadanya tentang roh. Apa itu roh? Tanya tentang Ashabul Kahfi. Tanya tentang Iskandar Al-Qarnain, dan tanya tentang roh. Tentang roh, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Dia tanya tentang roh itulah urusan Tuhan. Tak boleh jawab. Kalau dia jawab, ini dia reka cerita sendiri. Kalau tentang Al-Qarnain, tentang Ashabul Kahfi, memang bukan orang Arab punya cerita. Memang bukan Arab punya cerita. Kalau dia tahu, bermakna dia dapat wahyu. Maknanya dia dapat tahu. Itu cerita hanya dalam kitab kami saja, pengetahuan kami saja. Kalau dia dapat tahu, maknanya dia wahyu. Kalau tentang roh pun dia tahu, ini palsu. Sebab Nabi-Nabi pun tak tahu tentang roh, itu urusan Tuhan. Kalau dia dapat jawab semua, bermakna jawapannya tentang roh tu tak betul. Kalau dia tak dapat jawab semua, bermakna dia tak tahu kisah Ashabul Kahfi, dan dia tak tahu kisahnya juga tentang Iskandar Al-Qarnain. Allah sendiri yang jawabkan nanti. Jawabkan dengan sejelas-jelasnya. Subhanallah. Untung kita umat Islam jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka bangga. Dulu nak tanya begini saja, orang Arab pun tak tahu. Kena tanya orang Yahudi. Kena tanya pendeta-pendeta ahli kitab, baru dapat jelaskan. Namun kitab surah ini, surah yang mengagumkan ini turun untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mendapat surah ini menjadi pengajaran, menjadi amalan bagi kita. Mereka hanya setakat nak tahu ceritanya saja. Kita dapat amalannya, kita dapat panduannya. Ya. Kedua orang itu pun pulang ke Mekah. Sesampainya di sana, mereka langsung mendatangi orang-orang Quraisy. Mereka berdua berkata, kami datang kepada kalian untuk memutuskan perkara yang terjadi antara kalian dengan Muhammad. Lalu mereka pun ramai-ramai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak putuslah, maknanya dia bukan Nabi lah. Kalau dia tak betul jawapannya, bukan Nabi. Kami dah tanya tentang perihal Nabi pada Bani Israel, pada orang-orang ahli kitab. Sesampainya di sana, mereka menanyakan 3 hal ini kepada baginda. Lalu baginda bersabda, aku akan kabarkan kepada kalian jawapan atas pertanyaan ini esok hari. Nabi tak sebut insya-Allah, Nabi sebut esok hari. Kabarnya tak keluar. Pasal Nabi tak sebut insya-Allah. Itu pun ditegur oleh Allah Ta'ala. Kalau jangan cakap, aku akan khabarkan esok. Cakap insya-Allah. Cakap insya-Allah. Jadi betul-betul bukan hanya ceritanya saja, ada dialog daripada Tuhannya. Ada dialog daripada Tuhannya, ya. Kataan insya-Allah sampai Ya'juj wa Ma'juj pun dia cakap insya-Allah jadi, ya. Dia setiap hari dia korek lubang dia tu sampai dah nak tipis sikit lagi, boleh dah nak menerobos keluar saja, berhenti. Dah malam penat kita berhenti. Berhenti saja, orang bang subuh saja temboknya tu seal balik. Sampai zaman Nabi dah lubang begini. Dah lubang begini, dia tinggal nak keluar. Sampai satu masanya nanti, bila zaman Ya'juj wa Ma'juj, zaman Nabi Isa alaihissalam turun balik nanti, dia bilang, besok kita boleh keluar. InsyaAllah. Disebut insyaAllah, betul-betul dia bangun pagi, dia tengok, yang dia dah gali tadi malam, masih belum tertutup balik. Terus dia pecahkan, dia keluar.
InsyaAllah. Jadi Nabi mengatakan, besok aku kabarkan. Iaitu Nabi nak tanya akan Jibril. Dan Nabi cakap ini bukan kerana Nabi overconfident. Sebab Nabi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus baginda sebagai Nabi dan Rasul, pasti ada jawapannya. Ya. Beliau mengatakan ini tanpa mengucapkan insya-Allah. Orang-orang Quraisy itu pun pulang. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak keluar selama 15 hari. Selama waktu 15 hari itu Allah tidak menurunkan wahyu kepadanya dan malaikat Jibril pun tidak mendatanginya. Hingga pada penduduk Makkah menjadi gempar dan beliau sendiri merasa sedih dengan terhentinya wahyu dan merasa berat hati dengan cumuhan para penduduk Makkah itu. Ini nak tengok ya, bahawasanya yang punya cerita pun bukan Muhammad sendiri. Dia tak tahu, Allah Ta'ala tak khabarkan, Allah Ta'ala khabarkan lepas 15 hari baru dapat tahu ya. Bermakna ini cerita kalau Nabi Muhammad reka sendiri ataupun dari ilmu yang dia belajar sendiri, kan dia terus boleh kasih jawapannya. Jadi dengan delay jawapannya sendiri menunjukkan ini dari Allah. Sebab kalau daripada Muhammad sendiri ditanya, apa ceritanya? Terus dia buka kitab dia ke, ataupun dia tanya cikgu dia kan. Mereka kan bilang Nabi Muhammad dah belajar dengan pendeta-pendeta lah. Nabi Muhammad reka-reka cerita lah. Kalau betul Nabi reka-reka cerita kan Nabi boleh keluarkan jawapannya sendiri. Ini pasal memang betul-betul Nabi tak tahu. Bermakna semuanya dari Allah. Dengan delay 15 hari ini semuanya dari Allah. Dari Allah. Ya, semata-mata dari Allah. Kemudian datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah dengan menurunkan surah Ashabul Kahfi yang di dalamnya menyebut teguran Allah Ta'ala kepada Nabi atas kesedihannya terhadap kekafiran orang-orang Quraisy dan menceritakan bahawa atas pertanyaan mereka tentang kisah sekelompok pemuda. Turun bukan hanya jawapan untuk mereka saja, bahkan lengkap. Termasuk sikap orang-orang Quraisy pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini dari Allah. Kamu yang bertanya itu pun yang syirik kepada Allah pun disebut perkara ini. Orang-orang Yahudi yang kamu tanyakan pun disebut dalam surah ini. Lengkap daripada Allah Ta'ala. Kaget mereka. Aku tanya cerita ini, cerita aku pun dijelaskannya juga. Aku tanya cerita ini, cerita Yahudi pun dijelaskannya juga. Dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Ya. Dan ceritakan jawapan atas pertanyaan mereka tentang kisah sekelompok pemuda laki-laki penakluk dunia dan firman Allah Ta'ala wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakan roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Ya. Ayat ini surah lain ya. Surah lain yang wasailun anil roh turun ayat tetapi bukan dalam surah Al-Kahfi. Bukan dalam surah Al-Kahfi ya. Potong sikit. Wa yasalunaka anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku. Baik itu ya, kalau kita bilang majlis maulid, kan dalam ulama-ulama kita tulis kalau hadir maulid berjanji Rasulullah hadir ketika mahal qiyam. Kalau baca maulid dibai, Rasulullah hadir pada awalnya. Mereka sebut begitu semua. Mereka sebut begitu. Boleh nafi tak? Tak boleh nafi sebab ini bukan urusan kau. Ini Nabi datang, roh Nabi datang, urusan Tuhan. Macam mana pula kau yang nak bilang nafi? Dan ada yang nampak dan ada yang mengetahui. Maka kau tak boleh nafi. Mengharap, ya Nabi datang. Boleh. Menafikan, tak boleh. Nabi tak datang, Nabi tak datang. Ini bukan urusan kau. Ini urusan Allah. Termasuk roh Nabi adalah urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Macam ini bukan urusan kau, urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhanku, ya. Termasuk roh Nabi datang tak datang pun masuk dalam urusan Allah Subhanahu taala. Sebab itu roh adalah urusan Tuhan tau. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya, nur ya. Manusia, haiwan dari tanah, jin dari api. Roh dari tak tahu. Tak tahu, roh tak tahu. Manusia yang dari tanah ada rohnya. Malaikat yang dari nur pun ada rohnya. Bermakna roh tu lebih halus daripada nur. Roh tu lebih halus daripada nur ya. Dan jin yang dari api pun ada roh juga. Pun ada roh. Roh tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa roh dijadikan? Dia dipasang ke dalam tanah, jasad tanah jadi manusia.
Dipasang dalam nur. Malaikat boleh berkata-kata, boleh hidup. Malaikat pun ada roh juga. Jin syaitan pun ada roh juga. Manusia, haiwan pun ada roh juga. Roh memang tak ada tahu roh ciptaan daripada apa. Bukan daripada nur. Itu Allah yang menciptakan roh sendiri. Ya, Allah Ta'ala menciptakan rahsia seni ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik. Kita mula ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, ini Al-Quran, hambanya, abdihi, Masya Allah, sekali lagi disebut sebagai hambanya. Perkataan hamba ini adalah sepangkat paling tinggi sekali. Dua makna kalau Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad sebagai hambanya, itu adalah gelaran paling tinggi. Betul, hamba yang Allah Ta'ala sebut hambanya. Seperti dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bagaimana dalam surah kita baca, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Hamba-hambaku. Orang neraka, ahli neraka pun hamba Allah, orang jahat pun hamba Allah. Tapi orang saleh Allah Ta'ala sebut hamba-hambaku. Itu hamba yang patuhku. Jadi gelaran hambaku itu adalah title paling tinggi bagi seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan itu menunjukkan Nabi Muhammad lah hamba yang paling menghambakan dirinya dan paling mempertuhankan Tuhannya. Hambaku. Satu jawapan yang tinggi, yang mulia sekali Allah jawabkan, ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yang menurunkan atas hambanya Alkitab. Subhanallah. Jadi macam mana sekalipun kita orang Islam tidak sampai mensyirikkan Allah dengan Rasulullah. Tetap Rasulullah tu hamba Allah. Tetap Rasulullah tu adalah hamba Allah, ya. Macam mana kita muliakan Nabi sekalipun, tetap hamba Allah, ya, hamba Allah. Alkitab, yakni Al-Quran, melalui pelantaran Jibril alaihissalam. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Dia tidak menurunkan kitab yang ajarannya bertentang dengan kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab lain dalam masalah tauhid, serta gambaran tentang sifat yang dan perilaku luhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa Al-Quran bertentangan dengan kitab-kitab suci yang lain. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada bengkok dan lari dalamnya. Tak adalah ini Quran tak samalah kitab kita lain. Allah bilang Allah yang menurunkan Al-Quran dan tidak ada di dalamnya satu iwaja, benda yang berpaling yang lain selain daripada yang berlawanan daripada Taurat dan Injil. Mereka tanya tiga je tau. Al-Qarnain, Al-Kahfi dan Roh. Allah Ta'ala jawab sekali. Yang mereka punya komen-komen tu pun terperanjat tak? Yang mereka bincang-bincang, mereka meeting, tak adalah Muhammad bukanlah, ini Quran tak samalah, tak sama dengan Taurat dan Injil. Itu pun dijawab oleh Allah Ta'ala. Itu pun dijawab oleh Allah Ta'ala, yang mana Al-Quran tidak ada dalamnya perkara yang menyeleweng, menyalahi akan Taurat dan Injil, ya. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Baik. Qayyiman, sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab suci yang lain. Qayyiman, mendirikan Taurat dan Injil yang kamu dah ubah, Quran mendirikan. Taurat itu betul, Injil itu betul, dan isi kandungannya yang asli itu adalah yang betul. Jadi Quran membetulkan sekali kitab-kitab yang ada pada mereka, ya, yang mereka dah ubah-ubah. Satu riwayat menafsirkan sebagai bimbingan yang lurus. Qayyiman, iaitu bimbingan yang lurus. Sebab itu kita sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pembimbing, pelurus, penegak, pendiri bagi wanita, ya. Baik. Liunzira, untuk memperingatkan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dengan Al-Quran itu. Agar Nabi Muhammad liunzira, memberi peringatan, memberi warning. Memberi warning. Ba'san syadida min ladunhu,
wa yubashshira. Peringatan dengan Al-Quran akan siksaan azab yang sangat pedih dari sisi Allah Ta'ala, dan memberi berita gembira agar Muhammad memberikan khabar gembira dengan Al-Quran itu. Al-Mu'minin, subhanallah, liunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sebut kitab ini untuk menjadi nazir, ancaman bagi orang-orang kafir. Namun kitab ini juga membawa khabaran gembira bagi orang-orang yang al-mu'minin, orang yang beriman. Ya, subhanallah, ini jawapan daripada Allah Ta'ala, lengkap sekali, lengkap sekali. Termasuklah bahawasanya Al-Quran ini menjadi pembimbing, penunjuk bagi orang-orang yang dah masuk Islam. Termasuklah menjadi peringatan dan warning bagi kamu orang-orang Yahudi, bagi kamu orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Ya. Alladzina ya'maluna as-salihat, yang mengerjakan amal salih, dan ketaatan yang menghubungkan antara mereka dengan Tuhannya. Orang beriman dan melakukan amal salih dapat basyira menerusi Al-Quranul Karim. Anna lahum ajran hasana, bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, pahala yang mulia di dalam syurga. Jadi mereka nak cari kebenaran, Allah Ta'ala kasih jelas punya kebenaran. Pembuka surah Al-Kahfi membezakan status kamu wahai orang-orang Yahudi, status kamu wahai orang-orang kafir Quraisy, mendapat naziran daripada Quran ini, dan orang-orang mukmin dan beramal saleh bahkan dibela oleh Allah Ta'ala dalam surah ini. Kamu tanya sendiri, dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala. Sebab itu mereka ni selalu, ya, mereka tau, nak cabar. Tetapi apabila Allah Ta'ala jawab, bukan hanya terjawab, dengan templak-templak terhadap mereka sekali. Mereka sangka dengan mereka tu ada hujah. Kita tanya Muhammad gini, tanya Muhammad gini. Yang jawab Allah. Allah sendiri yang jawab, dan dengan mereka-mereka sekali ditemplak oleh Allah Ta'ala. Dengan mereka-mereka sekali ditemplak oleh Allah Ta'ala. Orang yang beriman dan amal saleh, bagi mereka ganjaran yang besar. Setiap kali kita dengar iman dan amal saleh, tuan-tuan sekalian, kena ambil perhatian. Dan segala surah-surah yang panjang-panjang dan isi kandungannya ni semua ni, semuanya intipati-intipatinya semua tu ada dalam surah-surah ayat lazim kita. Sebab itu kita sembahyang hari-hari yang kita baca surah-surah ayat lazim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ada juga beriman dan amal saleh. Dalam surah yang pendek tu juga pun ada tu juga. Jadi kalau kita bilang tidak, ini Quran adalah basyiran, berita gembira untuk orang beriman dan amal saleh. Orang manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan amal saleh. Iman dan amal saleh, iman dan amal saleh. Bermakna yang tak rugi yang beriman. Yang mendapat khabar gembira yang beriman. Yang mana pula yang beriman? Macam mana nak beriman? Maka kena rujuk segala hadis-hadis Nabi dan segala ayat-ayat Quran lain yang mengenai iman. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa. Kamu nak masuk dalam golongan yang beriman, yang menerima basyiran, kamu nak masuk dalam golongan orang beriman yang tak rugi, maka kamu kena mendirikan puasa dengan sebaiknya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang yang beriman, taubat kepada Allah. Kamu nak masuk dalam lingkungan orang beriman, kamu kena taubat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu semua seruan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman. Ini semua tu komponen-komponen iman. Orang yang beriman kena sembahyang, orang yang beriman kena puasa, orang yang beriman kena selawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Orang beriman apabila diseru untuk sembahyang Jumaat, maka orang beriman kena sembahyang Jumaat. Asal apa ya ayyuhalladzina amanu, itu semua tu adalah syarat-syarat keimanan. Syarat-syarat keimanan. Dan termasuk segala hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, buat sekian-sekian. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendak kemuliakan jirannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah disayang kepada saudaranya sebagaimana disayang untuk dirinya. Barang siapa beriman
kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia memuliakan pada tetamunya. Semuanya tu, itu semua tu adalah komponen-komponen, ciri-ciri, bahagian-bahagian daripada keimanan-keimanan. Kalau nak jadi orang yang betul-betul beriman, itu semua dia. Sehingga Nabi mengatakan, iman itu 70 cabangnya. Paling tinggi la ilaha illallah, paling kecil itu menghilangkan duri di jalan. Maka anda nak termasuk dalam golongan orang beriman, anda kena selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan anda kena buat walau sekecil-kecilnya, menghilangkan duri di jalanan. Begitu, itu semua tu, semua. Dan amal saleh, segala amal yang diberikan, yang membawakan kita kepada Allah, tu namanya amal saleh. Amal saleh termasuk kuliah kita, termasuk baca maulid kita, termasuk tarawih kita, termasuk apa semua. Saya pesan tuan-tuan ya, ini baru malam ini malam kedua tarawih kita. Bermakna Ramadannya dah luak satu tau. Dah luak satu, yang kita tunggu sekian lama gairah-gairah dah luak satu. Masih tarawihnya tinggal lagi 29. Tarawih tu yang nama tarawih 20 ya. Nak buat 8 boleh tak? Boleh, tapi para sahabat semua buatnya 20. Sayyidina Umar buat 20, Sayyidina Osman buat 20, yang lain buat 20. Jadi nak buat 8 boleh tak? Boleh, boleh, cuma kurang 12. Kau nak buat 2 pun boleh, kau tak nak buat pun boleh, tak berdosa, betul tak? Buat 20. Jangan lepas 20 keluar ya. Habiskan 20. Terus teranglah kami cakap, jangan pemalas. Lepas rakaat 88 aja kita dengar. Tadi pandai tu orang jemaah ni, faham tau. Dia kenal, yang dia paling kenal sekali Abu Bakar. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia dengar nama Abu Bakar aja, dah 8 ni. Dah 8. Sebab Abu Bakar dengan 8. Kadang-kadang macam saya nak bilang Bilalnya, Bilal, kau jangan baca Abu Bakar. Kau Al-Badru Sayyidina Muhammad. Kau Al-Badru lagi. Belum. Satu sampai dah habis. Al-Badru aja. Dah habis baru Abu Bakar, Umar, Osman, Ali sekali. Kadang-kadang macam kita nak suruh trikkan begitu. Dia tahu pula nama Abu Bakar aja dia dah cega sekali. Yang lain dia tak excited sangat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. 2 kali. Yang pertama, yang ketiga. Al-Badru Sayyidina Muhammadun sallu alaih. Itu yang kedua. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Dengan Abu Bakar saja dia bukan main, seronok lagi. Pasal apa? Itu amal saleh. Itu amal saleh ya. Tak baguslah. Kadang macam aku nak suruh kunci masjidnya tau, biar dia tak boleh keluar. Yang tua-tua masih boleh teruskan 20, kok yang muda-muda tegap-tegap. Tapi saya banyak urusan ustaz, banyak urusan. Ini bukan urusan kau ni. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala, minta pengampunan tu bukan urusan. Ini pun urusan kau juga ni ya. Bukan urusan Pak Imam, bukan urusan Pak Bilal. Urusan anda juga untuk tebus daripada api neraka. Untuk urusan anda untuk capai rahmat dan redha Allah. Untuk urusan anda untuk jadi hamba yang taat dalam bulan Ramadan. Tetap urusan Allah, urusan anda juga. Ini urusan penting. Ini pun penting. Setahun sekali Allah Ta'ala beri ya, appointment dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah booking itu appointment 1 bulan sekali. Allah Ta'ala dah biar kau free kan kau punya schedule dengan Allah Ta'ala. Kau pergi pasang schedule dengan orang lain bikin apa? Allah Ta'ala dah pasang schedule untuk Ramadan untuk apa ibadat. Allah Ta'ala dah maktubkan pun 11 bulan kau boleh untuk appointment dengan orang lain. 1 bulan appointment dengan Allah. Allah dah booking appointment itu. Kenapa kau berikan appointment itu kepada orang lain? Tak patut. Tak patut ya. Tak patut. Kunci bagus ya. Sebab dia tak boleh keluar. Dia tak nak sembahyang pun tak apa. Dia duduk berligar-ligar tapi dia tak boleh keluar. Kadang-kadang macam nak kunci tau. Tapi tak boleh lah ya. Tak boleh ya. Suka hatilah ya. Boleh? Tak boleh. Bukan suka hati. Tak boleh sesuka hati. Ini ibadat pada Allah Ta'ala. Kalau muda tak awak buat, bila awak nak buat lagi? Ketahui wahai sekalian orang-orang muda, anda nampak Pak Haji ni baca Quran, sembahyang, ini dah tua tau. Tidaklah mereka buat amal sekarang ini kecuali masih muda lagi banyak amalnya. Dah tua dan uzur, maka anda nampak yang dibaca tu yang sikit tu anda nampak. Dia masih muda lagi banyak amalnya. Silap kalau orang muda merasakan, masih muda aku nak alai tak apalah. Nanti dah tua aku nak on. Dah tua makin merosot lagi. Dah tua makin merosot lagi. Yang anda tengok wajib-wajib ni ke masjid, ke surau apa semua, masih muda lagi, giat lagi. Lagi giat, lagi kuat lagi. Ini dah tua, dah tak kuat pun masih boleh hadir kuliah, masih hadir jemaah. Masih muda, lebih giat lagi ya. Dah merosot pun masih top juga. Anda masih muda dah rendah, dah tua nanti lebih rendah lagi tau. Dengan tak kuatnya, dengan fikirannya dah tak ingat akhirat. Dah makin dekat dengan akhirat, makin tak ingat akhirat. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Amal saleh ya. Maka dapat basyirah daripada Al-Quran ya.
makithina fihi abada. Bukan. Anna lahum ajran hasana, dan bahawa mereka akan mendapat pembalasan yang baik, pahala yang mulia dalam syurga. Ajran hasana, ganjaran yang sangat baik dari Allah Ta'ala. Ganjaran pahala di syurga, ganjaran dari dunia. Sebab nikmat-nikmat syurga ni ada nikmat yang didahulukan. Nikmat yang di sana nanti syurga loka kita bilang. Dalam syurga loka tu itulah tamannya, bidadarinya, istananya, pakaian indahnya. Tapi ada sebahagian nikmat syurga Allah Ta'ala dah dahulukan ketika di dunia. Iaitu apa? Menghadap Allahnya, tenang hatinya, menghadap Rasulullahnya, berdamping dengan orang salihnya. La yasma'una fiha lagha wa la ta'thima. Tadi sana tak dengar perkataan lara dan perkataan yang sia-sia, perkataan yang dosa tak dengar. Dari dunia Allah Ta'ala dah kasih orang salih ni tak cakap sia-sia, tak cakap perkara-perkara yang kotor, yang jijik semuanya ya. Semuanya tu dah diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi nikmat syurga yang didahulukan. Ajran hasana fid dunya wal akhirah. Dalam dunia diberi ganjaran dengan taat, di akhirat diberi balasan dengan syurga Allah Ta'ala. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya. Mereka bertempat tinggal di dalam pahala syurga itu. Tidak pernah mengalami kematian dan tidak akan keluar darinya abada, selama-lamanya. Makithina fihi abada. Makithi yamkuthu. Mereka tetap dalam syurga sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kita ulang semalam kita sebut ya. Kadang orang bilang, dalam syurga tu kekal abadi tak? Kekal abadi sampai bila-bila. Orang kafir dalam neraka kekal abadi tak? Kekal abadi. Orang mukmin pun masuk neraka, paling lama dalam neraka pun 7,000 tahun. Pun lama juga. Ada tak orang hidupnya sampai 7,000 tahun? Ya, tak ada. Tapi kok kena bakar sampai 7,000 tahun? Yang mukmin ada tak hidupnya kekal? Tidak ada. Tapi kok di akhirat azabnya kekal? Sebab ini urusan Tuhan ya. Ibadat ni urusan Tuhan. You are dealing with God. Engkau sedang ada deal dengan Tuhan. Ada berhubungan dengan perhubunganmu lah, perhubungan antara hamba dengan Tuhan. Dan Tuhan tu sifatnya kekal. Engkau taat kepada dia, dia reda dan redanya kekal. Rahmatnya kekal. Sebab dia Tuhan yang kekal. Maka ganjaran untuk engkau pun kekal. Sebab dari Tuhan yang kekal. Kau kufur kepadanya, engkau memang tak kekal. Tapi Tuhannya tu kekal. Murkanya kekal. Azab dan siksanya pun kekal. Sebab itu yang orang bilang, alah kalau aku banyak-banyak pun neraka pun berapa lama lah. Aku hidup setakat 70 tahun. Takkan Tuhan nak bakar aku sampai lebih daripada itu. Paling banyak pun 70 tahun lah umur aku. Kau mencuri boleh. Kau mencuri, orang mencuri berapa lama? Orang mencuri tak sampai setengah jam tau. Kalau mencuri setengah jam tu mana pencuri yang tak handalan. Pencuri masuk bank, pap, pecah dengan pistol gini, 5 minit dah keluar. Polis belum sempat datang. Kalau setengah jam tu bomba pun dah boleh datang. Kapal perang pun dah boleh datang. Pencuri tak sampai 5 minit tau. Tapi masuk jail berapa lama? Boleh cakap dengan hakim. Tuan Hakim, saya mencuri merompak setakat 5 minit. Jail 5 minit sudahlah. Tak boleh. Ini undang-undang 10 tahun paling tidak kau penjara. Itu dunia tau. Ini dengan kau deal dengan Rabbul Alamin tau. Lepas itu tentang urus perkara iman, jangan main-main. You are dealing with God Almighty. Kau jangan main-main. Kau sedang deal dengan Tuhan yang Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kekal. Tindaknya kekal, balasnya pun kekal, anugerahnya pun kekal. Makithina fihi abada. Tinggal dalam syurga dengan kekal selama-lamanya. Subhanallah. Jadi setiap kali baca soal kafi, ingat ya, ingat orang-orang kafir cuba nak cabar Rasulullah. Allah Ta'ala turunkan. Ingat, turunkan Al-Quran ini pembenar bagi kitab-kitab yang lain, tak ada menyeleweng. Dan kitab Al-Quran ini memberi khabaran buruk bagi orang yang jahat. Kalau anda jahat, Quran ini jadi peringatan bagi anda. Dan juga khabaran baik bagi orang-orang yang beriman dan amal saleh. Maka berimanlah anda dan beramal salehlah anda. Ya, baik. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Nanti kita sampai ayat ini saja ya. Nanti kita akan sebut ya, kita akan baca.
Subhanallah ya. Kan mereka tanya 3. Allah jawab lengkap dengan keimanan, dengan kekufuran mereka sekali di mention oleh Allah Taala. Wa yunzir allazina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan supaya Muhammad memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, iaitu Yahudi dan Nasrani, sebahagian kaum musyrikin. Kalau Yahudi bilang Uzair tu anak Allah, Isa bilang apa? Orang-orang Nasrani bilang Isa anak Allah. Orang-orang Quraisy pula bilang malaikat-malaikat tu anak perempuan Allah. Dia bilang apa, Allah Taala ada anak, dan sikap mereka sekalipun Allah Taala tegurkan. Dan memberi peringatan khas terhadap kamu Yahudi yang kamu rujukkan, Yahudi yang kamu dirujuk, kamu rasa kamu handal, kamu boleh kasih soalan untuk cabar Muhammad. Kamu sendiri disebutkan Allah Ta'ala, diwarning oleh Allah Ta'ala kerana kamu mengatakan Tuhan ada anak. Istilahnya jangan yo-yo lah. Jangan yo-yo, nasihat-nasihatkan orang Quraisy konon. Kau sendiri pun diberi warning oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kau mengatakan Tuhan tu ada anak, sedangkan dia adalah Esa, ya. Allah Ta'ala tak terima, dia katakan dia disekutukan dengan makhluknya. Ma lahum bihi min ilmin, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, tidak memiliki hujah dan keterangan yang meyakinkan atas ucapan mereka itu. Ma lahum bihi min ilmin, mereka cakap tak ada ilmu pengetahuan, tak ada hujah, tak ada pengetahuan yang bahawasanya dia dapat khabar wahyu malaikat yang bilang, Jibril bilang Tuhan ada anak. Itu bukan pengetahuan. Itu hanya setakat sangkaan dan terkaan saja mereka. Akuan saja mereka. Mereka mengaku saja. Mereka mengaku saja. Yahudi pun mengatakan kami juga ada anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Mereka cakap begitu, ya. Mereka nak katakan terhadap Rasulullah, tapi kekufuran mereka pun Allah Ta'ala jelaskan. Kamu mengatakan Tuhan ada mempunyai anak. Ma lahum bihi min ilmin, mereka tidak sekali-sekali berpengetahuan, tak ada pengetahuan dengan cakapan gitu. Dan yaumil akhir kalau Tuhan tanya, apa sebab kau mengatakan aku ada anak? Apa sebab kau bilang Uzair anak aku, Isa anak aku? Apa sebab? Tak ada pengetahuan, maka tak boleh hujah. Tak boleh hujah, ya, tak boleh hujah. Ya. Wala li abaihim, begitu juga pula nenek moyang mereka tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Tanpa wahyu, tanpa ayat turun, mereka sendiri letakkan Isa tu anak Tuhan, Uzair tu anak Tuhan, malaikat tu anak Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Tapi kami terima daripada bapa kami, kamu dengan bapa-bapa kamu sekalipun. Kamu dengan bapa-bapa kamu sekalipun. Sebab itu apa bapa buat, anak dapat kena implikasinya, ya. Anak juga terkena imbalnya juga, ya. Tengok bapaknya begini bodoh, jatuh kepada anak-anaknya juga bodoh, ya. Baik. Tak ada pengetahuan. Mereka kalau ditanya, dah bapa-bapa kami cakap begini, beginilah. Kamu tak ada pengetahuan, bapa-bapa kamu tak ada pengetahuan. Subhanallah. Allah Ta'ala cakap dengan tegas sekali. Agak-agak ini bahasa Nabi Muhammad tak? Bahasa Nabi Muhammad punya gaya jawab tak? Bukan, dari Allah yang mengetahui dia dan bapa-bapaknya semua tu orangnya semuanya tidak ada berpengetahuan. Tegas sekali daripada Allah Ta'ala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya, alangkah beratnya, alangkah besarnya, alangkah dahsyatnya kalimat musyrik yang keluar daripada mulut mereka itu. Yang mereka mengatakan Allah ada anak, Allah ada sekutu. Berat tu apa? Berat tak diterimanya oleh Allah Ta'ala. Berat mencemuhkan Allah Ta'ala. Berat kau cuba nak menghinakan Allah Ta'ala. Berat dosa yang kau akan tanggung. Berat tindak daripada Allah Ta'ala. Berat. Betul dengan Allah istilahnya kita bilang tadi, jangan main-main. Kaburat apa kalimatan takhruju min afwahim, berat kalimat yang keluar daripada mulut mereka itu. Sebab apa? Taluknya dengan Allah, taluknya dengan Allah Ta'ala.
Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengatakan sesuatu kecuali dusta belaka terhadap Allah Ta'ala. Orang pendusta, ini ayat yang Nabi bacakan depan siapa? Orang-orang Quraisy tau. Orang yang kau rujuk tu pendusta. Orang yang kau rujuk tu konon-konon mereka lebih berpengetahuan, mereka sendiri penipu. Allah Ta'ala jelaskan, dan kau pun masuk juga begini. Jadi Allah Ta'ala yang jawabkan. Seram tak agaknya ya? Ibaratlah kita pergi balai polis, kita nak adukanlah tentang jiran kita. Polisnya, sekejap ya, keluarkan. Awak pun wanted juga tau. Awak pun wanted. Nama awak, gambar ni ada wanted. Kes saman tekan IC nombor awak, banyak saman itu, saman ini. Seram tak agaknya? Seram. Ini dia nak cuba cari dengan Yahudi. Yahudi pun kasih cabar dia ni, cabar gini. Daripada Rabbul Alamin dengan orang-orang kafir Quraisy dengan Yahudi sekali disapu oleh Allah Ta'ala. Begitu ya. InsyaAllah kita sambung petang ini di Madrasah Kiai Husain. Jadi setiap hari Jumaat kalau baca surah ini, tuan-tuan sekalian ya, hayati ya. Hayati, tetap iman dan hayati kamu dalam golongan yang Muhammad dan pengikutnya. Kamu bukan dari golongan yang lagi satu. Maka kekalkan keimananmu itu. Jangan syirikkan Allah Ta'ala. Tetap syirikkan. Istilahnya surah ini ialah apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar cakapan mereka itu. Besar kenapa? Takluknya dengan Allah yang Maha Besar. Maka pertuduhan-pertuduhan yang mereka keluarkan ini sangat besar dikira dari Allah Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Sekian tuan-tuan sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.